Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin hadirat, para penonton, para pendengar, para pelajar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kita semua pada pagi ini. Kita menyambung perbincangan kita dalam tafsiran ayat-ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Dan kita masih lagi dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Itu kita dah ambil ayat ke-9. Ya. Di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggesa orang yang beriman, memerintahkan mereka untuk mengingati dan mengenang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada umat Islam berkenaan dengan kemenangan peperangan Ahzab, pertolongan yang Allah taala berikan kepada mereka dalam peperangan Ahzab. Allah taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم
من دون الله وليا ولا نصيرا. Ni kita ambil daripada ayat 9 ini sampailah ayat ke 17. Ya, Allah Ta'ala mengingatkan ialah bagaimana, apakah peristiwa-peristiwa bahaya yang mengelilingi umat Islam ketika peperangan Khandaq, peperangan Ahzab itu. Jadi bila Allah Ta'ala ingatkan tentang nikmat, bagaimana Allah Ta'ala hancurkan tentera Ahzab dengan ribut dan juga dengan menghantar malaikat, ya, mencampakkan rasa takut ke dalam jiwa orang musyrikin. Kemudian Allah Ta'ala ingatkan dalam ayat ke-10, إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. Dan ingatlah juga bagaimana, ya, ketika mana tentera-tentera Al-Ahzab ini, ya, datang menyerang kamu dari pelbagai arah, ya, iaitulah daripada izja'ukum min fawqikum, daripada arah atas kamu, ay min a'lal wadi, daripada arah atas wadi, wa min asfala minkum, dan daripada bawah wadi, iaitu daripada arah timur dan barat. Ya, jadi Madinah itu dia wadinya di belah masyriq, di belah timur itu tanah tinggi, dia panggil Najd, tanah tinggi. Ya. Jadi demografi bumi Madinah itu dia daripada timur itu dia menurun sampai ke belah barat itu dia pergi ke laut Merah dah. Jadi orang musyrikin itu datang daripada arah timur masyriq dan juga mereka menyerang daripada arah maghrib kerana ada orang munafiqun dan orang Yahudi dalam Madinah yang berpakat. Ya. Yang Allah kata ayat ke-10 ni maknanya lebih kurang uzkuru idh ja'ukum min fawqikum min a'lal wadi min jihatil masyriq wa min asfala minkum min batnil wadi min jihatil maghrib. Ya. Ketika mana mereka menyerang daripada dua arah ini, daripada arah timur dan barat, jadi kamu terkepung di tengah-tengah wadi. Subhanallah. Ya. Wa idh zaghatil absar, dan ketika mana mata pandangan kamu malat an kulli syai'in ila aduwiha min kulli janib, mata itu berpinak-pinak, berpilau-pilau untuk melihat musuh di keliling. Dia terkepung lah. Jadi umat Islam ni terkepung dalam kawasan Madinah ini. Jadi mata tu duk zarat, herat, sat ke kanan, sat kiri, kerana nak tengok musuh. Maka bila kita dikepung, kan, bayangkan kita di tengah-tengah dalam bulatan, dalam circle, kita dikepung oleh tentera musuh dari segenap arah. Macam mana kita akan melihat tentera musuh itu? Pandangan mata kita kanan, kiri, belakang, depan, kan? Situasinya begitu, dahsyat sekali. Ya. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan jantung kamu itu dah naik sampai ke hanjarah, ya, naik ke hujung halqum ini. Maknanya kan kita bila dah rasa takut kan, dada kita jadi macam ketat, kan, itu keadaan, perasaan dia itu min syiddatil khauf, anta takut, perasaan mata dah pinak, rasa takut sampai rasa macam jantung tu naik ke atas, zoom, kan, kita kan rasa macam tu kan. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kamu bersangka-sangka dengan Allah dengan sangkaan yang pelbagai. Adakah Allah Ta'ala akan tolong kita ataupun kita akan dikalahkan oleh musuh. Yang ni sehingga kan kamu ketika itu menjadi tak tahu nak teka macam mana, apa yang akan berlaku kesudahan kamu. Ya.
Wa tadhunnuna billahi dhununa al-mukhtalifah bin nasri wal ya'si. Sama ada mereka nak menang atau Allah Ta'ala akan bantu ataupun tidak bantu. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan dalam ayat ke-10 ini satu lagi nikmat, satu lagi keadaan untuk menambahkan kesyukuran. Untuk merealisasikan apa yang tersebut dalam ayat 9, ya ayyuhallazina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Junud yang datang menyerang kamu itu bagaimana keadaannya dan betapa Allah Ta'ala menolong dengan hanya angin ribut. Ya. Pertolongan yang tidak disangka-sangka. Ya. Subhanallah. Cuba kita renungkan ya. Ketika mana kita orang kafir barat sedang menekan umat Islam dengan pelbagai tekanan dari segi ideologi dan sebagainya, dengan tuduhan teroris yang begitu memuncak pada ketika itu. Satu ketika dengan tuduhan ISIS itu dilemparkan sewenang-wenangnya kepada sesiapa pun, tiba-tiba tup penghujung 2019 pandemik melanda. Hilang cerita teroris, hilang cerita ISIS, hilang cerita, semua hilang. Ya. Seolah-olah bila pandemik datang dah tidak ada teroris pula. Ialah sebab teroris tu hanya dalam khayalan orang kafir barat. Ya. Musuh-musuh mereka daripada umat Islam. Allah Ta'ala hantar satu musuh yang lam tarawha. Kamu tak tengok, kamu tak nampak pun. Virus COVID-19 tu kita bukan nampak. Even kalau bubuh bawah mikroskop biasa pun tak nampak. Nak kena pakai mikroskop yang elektron. Kan? Kena besar, beribu-ribu kali ganda daripada mikroskop biasa. Jadi kita kata ini di antara contoh yang kita boleh relate, kita boleh nak tadabbur dengan ayat ini. Dia adalah nikmat sebenarnya. Nikmat. Menyebabkan ketika mana tuduhan teroris itu berlaku, umat Islam cuba dikendurkan perangan agama mereka. Sesiapa pun yang ada perangan agama yang kuat akan dituduh dengan teroris. Siapa yang cuba nak mempertahankan akidah Islam yang murni, teroris. Walaupun tak buat apa-apa. Yang berbahaya secara fizikal. Bahaya pada mereka lah secara ideologikal, secara metafizikal. Dan umat Islam yang bodoh-bodoh pun parroting like they never had a brain before. Mengajuk cakap orang barat seolah-olah macam dia tak pernah ada otak. Menekan saudara se-Islam sendiri. Ya. Kerana nak mengikut telunjuk barat. Tapi bila datang COVID-19, hilang semua benda tu. Umat Islam kembali pegang kepada agama. Semuanya duduk di rumah, tadarru', zikrullah. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah, kerana barulah rasa betapa dekatnya kematian. Subhanallah. Putus segala cita-cita. Putus segala keangkuhan, kebongkakan, kesombongan, kemegahan diri. Hilang serta-merta. Ya. Awasan 2020 yang menjadikan manusia satu ketika dahulu mendabik dada seolah-olah bila datang 2020 mereka boleh membuang Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Allah Ta'ala
tunjukkan betapa tidak ada maknanya. Subhanallah. Ya. Orang semua tak, bahkan 2020 itu ka'alam yakun, seolah-olah ia tak pernah berlaku. Ya. Kalau boleh orang tak mau ingat tahun 2020 sebab terlalu banyak kenangan yang pahit, kenangan yang tak indah. Ya. Kita seolah hari ini 2022 ni barulah nak start ingat balik tarikh. 2021 seolah macam ka'alam yakun. Kerana tidak ada apa yang indah untuk dikenang pada tahun-tahun tersebut. Subhanallah. Tentera Allah Ta'ala. Ya. Ketika kita dalam keadaan takut dia dikepung oleh musuh, ya, ketika mana kita berhadapan dengan pelbagai onar yang dilakukan oleh orang kafir, orang munafik yang menjadi pembantu mereka, jangan lupa. Situasi yang kita berhadapan ini, kita berhadapan dengan ahzab yang lebih besar, berkali ganda daripada ahzab yang datang mengepung Madinah. Dan mereka datang daripada arah atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Hari ini kita dikepung oleh ahzab. Seperti mana Nabi SAW dikepung oleh ahzab pada masa itu. Bahkan lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Dan dalam masa yang sama, pertolongan dan bantuan Allah tidak henti-henti datang kepada kita. Sama ada kita sedar atau tak sedar sahaja. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Jadi Allah Ta'ala ingatkan betapa keadaan umat Islam ketika datangnya pertolongan Allah. Mereka berada dalam keadaan ketakutan yang amat dahsyat. Syiddatul khawf yang sangat-sangat menakutkan, mengerikan. Mereka dikepung oleh musuh dari segenap arah. Dan mereka tidak tahu apa nasib yang akan menimpa mereka. Apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk mereka. Lalu Allah Ta'ala kata, hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Ketika itulah, ya, pada ayat 12, ayat 11 Allah Ta'ala kata, pada keadaan yang sangat getir inilah ubtuliyal mu'minun, ukhtubira imanul mu'min, diuji orang beriman akan keimanan mereka. Supaya jelas siapakah yang benar-benar ikhlas, ya, daripada yang tidak ikhlas, dan digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ketika inilah mauqif-mauqif yang macam ini sebenarnya berlakunya bencana, berlakunya perkara-perkara yang dahsyat ini, sebenarnya ini adalah proses penapisan, proses penyucian, proses pemurnian. Memang nak sucikan benda, memang perlu buat satu benda yang sangat, ya, proses yang kuat, digoncang, ditampi, dikocok, ya, untuk membuang segala benda yang tidak relevan, perkara-perkara yang mencemarkan, supaya kita dapat inti yang suci, yang tulen. Ya. Daripada arah, kita tengok keadaan orang Islam masa itu dalam catatan sejarah. Daripada arah timur datangnya Banu Asad dan Ghatafan. Dan daripada arah barat datangnya Quraisy dan Kinanah dan Yahudi. Ya. Dikepung. Jadi keadaan ini Allah Ta'ala kata apa yang berlaku? Hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Pada ketika itulah orang Islam diuji. Ya, keimanan mereka. Untuk diketahui siapa yang benar-benar beriman, yang teguh keimanan mereka. Ya.
dan digoncang dengan sekuat-kuatnya oleh Allah Ta'ala supaya mereka yang munafik, mereka yang berpura-pura terselah dan terpisah daripada orang beriman yang sebenarnya. Dan sebab itu Allah Ta'ala kata wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ketika itulah orang munafik yang berpura-pura beriman dan mereka yang lemah iman, walladzina fi qulubihim marad, dua golongan. Orang munafik yang memang daripada awal mereka ni tak beriman, masuk Islam hanya nak berpura-pura, dan orang yang masuk Islam tapi imannya belum teguh, belum utuh. Ya, mungkin masuk Islam itu bukanlah kerana tidak yakin kepada Islam, tapi ada tujuan-tujuan lain yang tidak ikhlas. Ya. Ketika itu mereka kata apa? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurur. Tidaklah ada apa yang Allah dan Rasul janjikan kepada kita itu melainkan ghurura, tipu daya belaka. Bagi mereka tidak betul apa yang Allah dah janji dan Rasul janji itu tidak benar. Kerana kita sekarang dikepung, kita akan kalah, kita akan dibunuh. Inilah dia. Kita berhadapan dengan persoalan the problem of evil. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan hikmah besar kejadian peristiwa-peristiwa buruk dalam alam ini. Ia adalah satu kemestian yang mesti berlaku supaya orang yang beriman dikenali dan diketahui mereka adalah benar-benar beriman dan terpisah daripada mereka yang berpura-pura, mereka yang hanya bermain kata dan tidak benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul. Menerusi ujian-ujian yang berterusan inilah ketulinan Islam, ketulinan iman, kualiti keimanan manusia terus dijaga dan dijamin dan terpelihara. Tanpa pemeriksaan dan ujian yang berterusan dan berkala ini, kita tidak dapat menjamin kualiti satu perkara. Dan ini sunnatullah dalam alam. Benda apa pun. Ya. Orang bawahan di pejabat pekerja-pekerja kalau sering diambush oleh majikan pihak atasan dengan pemeriksaan yang mengejut dan mendalam dan detail, maka mereka senantiasa akan berwaspada dan berjaga-jaga. Semakin susah soalan peperiksaan yang diberikan, kita akan mendapat kualiti pelajar yang cemerlang dengan lebih baik dibanding apabila ujian yang diberikan itu terlalu longgar. Mungkin kita akan dapat ramai pelajar cemerlang, tetapi kecemerlangan mereka itu tidak terlalu berkualiti. Banyak dari segi kuantiti tapi rendah dari segi kualiti. Apatah lagi jika kita tidak ada ujian dan peperiksaan langsung. Kita tidak ada penilaian sama sekali. Tidak ada penilaian prestasi, penilaian kecemerlangan, kefahaman. Ya. Bagaimana satu institusi pendidikan akan menghasilkan pelajar yang cemerlang, berkualiti, yang dijamin, dapat dipastikan orang yang memang faham dengan apa yang dia pelajari. Menerusi ujian dan pemeriksaan yang telitilah perkara ini dihasilkan. Makanan-makanan yang dihasilkan perlu kepada pemeriksaan, penelitian. Barang-barang keperluan, semua benda dalam hidup kita ni, pemantauan kualiti dilakukan dengan pemeriksaan, ujian. Dibawa masuk ke ma'mal. Ma'mal orang Arab panggil apa? Mukhtabar, tempat uji. Tempat testing.
Maka demikianlah manusia ini Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam alam ini yang merupakan al-mukhtabarul kabir, satu makmal yang besar, a very big laboratory untuk mereka diuji dan seterusnya dikeluarkan hasil natijah yang terbaik untuk mereka ini dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah jadikan dunia ini sebagai tempat ujian. Dan semua benda yang kita buat dalam hidup kita ni hakikatnya adalah ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan itu terselahlah ketidakimanan atau ketidakteguhan iman golongan yang ada penyakit dalam hati mereka daripada kalangan munafiqin, dan mereka yang lemah iman. Mereka tidak yakin dengan janji yang Allah Ta'ala telah nyatakan bahawa Allah akan menangkan agamanya. Mereka menyangka inilah kesudahan Islam, inilah penamat Islam. Ya, kalau orang musyrikin berjaya masuk dan merampas kota Madinah, maka that is the end. Ya, itulah kesudahannya, yang tidak dapat lagi, Islam itu tidak akan bertapak lagi di muka bumi Allah Ta'ala. Itu anggapan mereka. Jadi selama ini janji-janji yang Rasulullah SAW taburkan berkenaan dengan kemenangan umat Islam diberikan kepada baginda kerajaan timur dan barat dan sebagainya, bagi mereka ini semua adalah cerita-cerita dongeng, janji-janji palsu, hanyalah manifesto-manifesto yang bukan kitab suci. Sedangkan apa yang Allah dan Rasul janjikan itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ianya merupakan kandungan kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ. Dan ketika mana sebahagian orang munafikin menyeru orang mukmin dengan berkata, wahai ahli Yathrib, yakni wahai ahli Madinah, tidak ada la muqama lakum farji'u, ay la iqamata lakum fi ma'rakatin khasirah, farji'u ila manazilikum dakhil al-Madinah. Maka mereka suruh tentera Islam patah balik. Dia berkata tak boleh menang dah perang ni, surrender je lah, balik rumah lah. Okay. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ. Dan sebahagian daripada mereka ada yang minta izin daripada Nabi SAW untuk pulang ke rumah dengan alasan rumah mereka adalah aurat, adalah bahagian yang mudah diceroboh oleh musuh, tidak ada orang menjaga. Mereka balik nak jaga rumah. Sedangkan Allah Ta'ala kata, إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. Mereka hanya nak lari daripada peperangan tersebut kerana mereka sudah nampak bahawa mereka konon-kononnya pada sangkaan mereka sudah kalah. Dan ini mengingatkan kita betapa lemahnya ilmu dan pengetahuan kita. Apabila kita hanya bergantung kepada maklumat yang kita perolehi secara empirik, menunjukkan maklumat yang bersifat empirikal tidak memberi kenyataan dan hakikat yang jitu yang sebenar. Jadi mereka ini hanya mengukur berdasarkan keadaan empirikal yang ada. Depan mata kita dah kena kepung dan kita tidak ada kekuatan seramai seperti yang orang musyrikin datang. Kita lemah, maka umat Islam akan kalah. Sedangkan di sana ada sebab-sebab metafizikal yang lain yang boleh menyebabkan kemenangan, iaitulah bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ini menunjukkan bahawa menghadkan pengetahuan realiti
menghadkan pencarian kebenaran hanya dengan metodologi kajian yang bersifat empirikal tidak memberikan kebenaran yang dicari. Dan mereka ini hanya memberi alasan. Hakikatnya orang munafikin memberi alasan yang nampaknya macam baik, macam elok, tetapi maksud mereka tidak pernah baik dan tidak pernah elok. Mereka memberi alasan itu dan ini, kononnya kita nak jaga rumah daripada pihak musuh dan sebagainya. Hakikatnya mereka nak surrender, nak menyerah kalah, nak lari daripada peperangan. Ya, bagi mereka kalau Nabi kalah, kita join orang musyrikin. Ya, mereka bersama bersikap pragmatik. Dengan siapa yang menang, kita sokong. Tunggu dulu. Ini adalah perangai orang munafikin. Tidak berpihak dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Ta'ala kata, walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la'atawha wa ma talabbathu biha illa yasira. Yang Allah Ta'ala kata, hakikatnya orang musyrikin munafiqin ini kalaulah tentera-tentera Ahzab berjaya menawan dan menakluk Madinah, mereka tidak akan tunggu walau sedetik lagi pun, melainkan mereka akan mengisytiharkan murtad dan keluar daripada agama Islam dan menyokong orang musyrikin. Kerana memang mereka sudah ada niat daripada awal, mereka tak kisah. Yang mereka kisahkan ialah bagaimana nak menyelamatkan diri kita, nyawa kita, dengan menggadaikan prinsip yang dipegang, akidah yang diimani. Kerana mereka tidak beriman daripada awal. Mereka hanya beriman dengan lisan, bukan dengan hati dan anggota badan. Jadi, di sini kita dapat melihat hakikatnya, kadang-kadang orang liberalism, orang liberalis, orang pluralis, mereka juga ada ayat-ayat manis yang sama. Mereka kata kami nak defend Islam, kami buat begini dan begitu untuk bertahan Islam. Tapi kita dapati mereka ini bila digasak, diasak oleh musuh-musuh Islam dengan beberapa syubhat yang remeh-temeh, hakikatnya mereka tidak segan silu untuk mengakuinya dan mengubah ajaran agama Islam. Ya. Kerana hakikatnya mereka memang tidak beriman dengan Islam daripada awal lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Allah ingatkan bahawa mereka ni sebenarnya telah berjanji, telah mengikat kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala bahawa mereka tidak akan lari, tidak akan berpaling daripada medan perang. Dan perjanjian yang mereka buat dengan Allah itu akan ditanya di hari akhirat nanti. Dan Allah ingatkan, dan suruh Nabi SAW kata, Qul lan yanfa'ukumul firar. Ingatkan kepada mereka, katakan kepada mereka, wahai Nabi, lari tidak akan membantu kamu, tidak akan memberi kamu manfaat. Ya. In faradtum minal mauti awil qatli idzan la tumatta'una illa qalila. Kalaupun kamu berjaya kali ini, pada waktu ini, selamat daripada terbunuh dan mati, namun kamu tetap akan mati juga lepas ini. Bukan bermakna kalau kamu berjaya melarikan diri daripada medan pertempuran dan menyelamatkan diri, bahawa kamu akan terus hidup sampai bila-bila. Tidak. Kamu tetap akan hidup sekadar umur yang Tuhan bagi kepada kamu juga. Tidak lebih dan tidak kurang. Jadi tak ada beza antara kamu lari atau kamu tidak lari, akhirnya kamu akan mati pada ajal yang Tuhan telah tetapkan. Dan kalau kamu ditetapkan oleh Tuhan belum sampai ajal kamu ketika perang itu, tetaplah kamu tidak akan mati walaupun kamu join perang. Dan kalau ajal kamu sudah sampai, tengah kamu nak lari, dalam rumah kamu boleh mati.
Kemudian Allah Ta'ala suruh lagi Nabi SAW kata kepada mereka, Qul man dhal ladhi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Katalah olehmu wahai Nabi kepada mereka, siapa yang boleh menghalang kamu daripada Allah atau melindungi kamu daripada azab Allah kalau Allah hendak menimpakan kepada kamu keburukan atau hendak menimpakan kepada kamu rahmatnya. Tidak ada siapa boleh halang. Kalau Tuhan nak bagi kamu menang dalam perang ni, siapa pun tak boleh halang. Hebat macam mana pun kekuatan orang musyrikin, banyak mana pun tentera mereka, lemah macam mana pun kekuatan kamu, kalaulah sampai rahmat Allah Ta'ala, Allah akan kuatkan kamu dan menangkan kamu dan siapa pun tak boleh halang. Demikian juga kalau kamu lari daripada perang ini dan kamu ingat kamu boleh selamat, tidak ada siapa yang dapat menyelamatkan kamu bila Allah Ta'ala menimpakan kepada kamu musibah. Menimpakan perkara-perkara buruk yang berlaku kepada kamu. Tak ada siapa yang boleh selamatkan kamu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak ada gunanya kita disuruh berusaha. Tetapi usaha kita adalah dalam rangka takdir. Bukannya menentang takdir. Kita hanya boleh berusaha dalam batasan takdir. Dalam satu hadis ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ubat-ubatan yang kita guna, jampi serapah yang kita baca dan pelindung-pelindung perisai yang kita guna, adakah ia boleh melindungi kita daripada takdir Allah? Maka jawab Nabi SAW, semua perkara itu adalah termasuk daripada takdir Allah. Ya. Makna kata, kita boleh berusaha, tetapi usaha kita itu ialah sebahagian daripada takdir. Dalam kerangka takdir, kita tidak boleh berusaha di luar daripada takdir. Ya. Tak ada istilah we are fighting death. Kita sedang memerangi kematian. Kita nak menghalang orang daripada mati. Kita nak merebut nyawa daripada malaikat maut konon-kononnya. Na'udzubillah min zalik. Ini semua ayat-ayat yang berunsur heretik. Ya. Orang yang tidak faham konsep qada dan qadar dan hubungannya dengan sebab dan akibat. Kita melakukan satu perkara dalam ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah tidak mengkehendaki supaya kita ni ada keupayaan, ada volition untuk memilih, untuk bertindak, itulah kita tidak boleh memilih. Ya. Jadi kebolehupayaan untuk kita memilih itu sendiri adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah yang mengkehendaki supaya kita memilih baik atau buruk. Jadi apa pun yang kita buat adalah dalam kerangka takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam batasan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sinilah kita kena ingat bahawa kita perlu meraihkan iradah syar'iyah Allah, kehendak syar'i Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hukum hakam syarak mesti dijaga, prinsip-prinsipnya dijaga dan dilaksanakan. Kalau kita takut bahaya menimpa kita, lalu kita meninggalkan, we abandon the divine laws, we abandon the syariah hanya untuk kita rasa kita boleh selamat daripada susah payah yang terkandung dalam hukum Allah Ta'ala, itu kita silap dan kita salah. Kerana hakikatnya kita tetap dalam kawalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah boleh datangkan kesusahan kepada kita dalam pelbagai bentuk dan cara, dan tidak ada siapa yang boleh menghalangnya bila Tuhan menghendaki perkara tersebut.
wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Dan mereka tidak akan dapati, tidak akan jumpai bagi mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala penolong, pembantu yang akan memenangkan mereka. Tidak akan dapat wali yang memberikan mereka kebaikan maupun nasir yang menolak daripada mereka keburukan. Jadi sinilah ayat 9 sampai 17 yang kita bincang ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang beberapa peristiwa yang berlaku ketika perang Ahzab itu, dan masih ada baki lagi Tuhan ceritakan perkara ini, ya. Tetapi ini yang dapat kita kongsikan, ya. Bagaimana Allah suruh kita ingat nikmat bantuan yang dia beri kepada orang Islam pada peperangan Ahzab. Bantuan yang mereka tidak sangka. Bantuan yang mereka tidak jangka. Bantuan yang hakikatnya kita rasa benda tu macam tak ada apa, tapi dia bantuan yang sangat besar. Datangnya angin ribut, mencabut khemah-khemah mereka. Dia berbakat lari bertampiaran balik tanpa berlaku sebarang pertempuran yang besar. Ya, subhanallah. Daripada tadi tak nampak jalan keluar. Jadi inilah kita kena ingat. Walaupun kita dah berusaha, kemampuan kita untuk berfikir jalan keluar itu hanya sekadar apa yang ada dalam capaian panca indera kita. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dalam surah At-Talaq, Allah Ta'ala bagi tahu barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar, dan Allah bagi kepada rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Kalau kita taat kepada Allah, kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, Allah akan buka jalan kepada kita. Dan ini bagus. Something very important to contemplate and to ponder on. Pasal setengah orang bila dia terjebak dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh syarak, dia take time. Dia kata, saya ni memang tahu saya buat pekerjaan yang salah. Tapi kalau saya nak tinggal pekerjaan ni, saya nak makan apa? Ya. Saya duk cari kerja yang halal tapi tak dapat lagi. Kita kata macam mana Allah nak bagi ganti kepada kamu yang halal, kamu belum tunjukkan kesungguhan kamu untuk bertaubat. Tinggalkan yang haram, Tuhan ganti yang halal. Macam mana kamu expect Tuhan akan bagi rezeki yang halal, sedangkan kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhu diuji sebegini rupa oleh Allah Ta'ala. Siapalah kamu ini sehingga kamu merasakan kesenangan Tuhan perlu bagi kepada kamu datang bergolek macam itu sahaja? Ya? Tiba-tiba dia rasa dia tak sepatutnya diberi susah oleh Tuhan apabila dia bertobat dan meninggalkan pekerjaannya yang dilarang oleh Allah Ta'ala dahulu. Pekerjaan yang dia buat dahulu, dia rasa sepatutnya
kesenangan yang dia pernah rasai masa dia buat pekerjaan yang haram itu terus serta-merta beralih kepada kesenangan yang baru yang halal tanpa perlu melalui satu fasa ujian daripada Tuhan. Ini adalah tanggapan yang salah tentang Tuhan. Ini adalah su'udzan billahi azza wa jal. Tanggapan yang salah, i'tiqad yang salah. Bila dia ada tanggapan dan i'tiqad yang salah ini, bila dia tak senang seperti dulu. Dia rasa dia susah. Masa dia buat maksiat dulu, hidup dia senang, mewah, disanjung orang. Tapi bila dia tinggal pekerjaan tersebut untuk mencari redha Allah, tiba-tiba orang dah tak kenal dia. Hilang segala glamour. Ialah kerana kamu nak mencari redha Allah. Dan redha Allah dicapai dengan kebencian manusia kepada kamu. Bukan dengan keredaan mereka. Barang siapa yang mencari redha Allah dengan mendapat kebencian manusia, maka dia akan diredai oleh Allah. Sebaliknya akan berlaku. Jikalau mencari redha manusia dengan melakukan benda yang Allah benci, mereka tidak akan dapat redha manusia. Ya? Jadi inilah perkara yang kita perlu ingat. Bahawa hidup kita ni untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita ni memang ujian. Ya? Kita perlu menempuh ujian dalam setiap gerak-geri dan tindakan kita. Dan para sahabat radhiyallahu anhum diuji dengan sebegitu dahsyat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapalah kita untuk menganggap kita tak perlu diuji. Namun percayalah dah yakinlah panjang mana pun terowong gelap yang kita terpaksa lalui, penghujungnya tetap cahaya. Kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan berhenti di separuh jalan. Yang tak jumpa cahaya itu bukan kerana cahaya tidak ada, tetapi kerana dia berhenti di tengah-tengah terowong. Tak ada separuh berjalan, dia sudah berhenti dalam gelap. Maka bagaimana dia nak nampak cahaya? Ya? Bagaimana dia nak melihat keterangan? Jikalau dia sendiri memerangkap dan memenjarakan dirinya dalam kegelapan. Ya? Ini adalah di antara perkara yang mesti kita renung-renungkan dan fikir-fikirkan. Allah bagi bantuan dengan perkara yang kita tak jangka. Angin ribut datang, pukul dan menyebabkan bola tentera yang begini besar mengepung kita, lari balik bertempiaran. Subhanallah. Ini adalah satu anugerah dan nikmat yang tidak terkata. Yang kita hanya boleh ucapkan dengan Alhamdulillah. Dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan berapa banyak kita hari ini sendiri kita mendapat nikmat yang semacam ini yang kita tak perasan. Yang kita lalui seolah macam ia tak berlaku dan kita lebih nampak masalah berbanding penyelesaian yang pelbagai yang Tuhan bagi. Bahkan dalam kalangan kita hari ini ada yang menyalahkan dan menuduh nikmat yang Tuhan bagi sebagai benda yang menyusahkan dia. Kerana dia tak perhati betul-betul. Dia tak tengok dengan dekat benda yang dia sangka sebagai jahat atau benda yang dia sangka sebagai tak elok itu sebenarnya adalah itulah dia yang telah menyelamatkan dia. Nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena yakin dengan bantuan Allah Taala. Kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala tetap sediakan kepada kita jalan keluar. Susah macam mana pun dia uji kita, kesudahannya berakhir dengan kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itu pasti. Yang penting kita ini kena terus kekal untuk setia kepada
agama Allah Subhanahu wa taala. Setia kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini dapat memberi manfaat dan faedah bagi kita untuk kita renung-renungkan bersama-sama dan mengambil pengajaran dan beramal dengannya. Qultu lakum ma sami'tum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.